Man ahabba ad-dunya adara akhirah wa man ahabba akhiratuhu adara dunya. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diraihkan saf pimpinan surah At-Taqwa, saf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, siap, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tahu akan betapa besarnya pahala ataupun ganjaran pada orang yang sembahyang subuh, terutamanya berjemaah, dia akan mendatangi surau dan masjidku walaupun terpaksa merangkak. Kita berjalan pun tak sampai. Orang boleh berjalan, boleh berlari pun tak sampai. Nabi cakap kalau kita tahu betapa besarnya pahala ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan pada orang yang terutamanya sembahyang subuh berjemaah, dia akan mendatangi surau-surauku dan masjid-masjidku untuk sembahyang berjemaah walaupun terpaksa merangkak. Itu hebatnya, besarnya pahala. Dan tuan-tuan dapat, insya-Allah saya pun juga dapat pada pagi ini. Pagi besok belum tentu lagi. Pagi besok kalau ada umur pun belum tentu ada sihat. Kalau ada sihat pun belum tentu ada kelapangan yang Allah Ta'ala bagi pada untuk berjemaah. Kan disebut rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hidup sebelum datangnya mati. Waktu lapang sebelum datangnya waktu sempit. Sakit sebelum sehat sebelum datangnya sakit. Ada 2. Jadi kalau 5-5 ni ada, pagi besok insya-Allah Allah Ta'ala hantar kita lagi sembahyang berjemaah. Tak kira kat surau ke kat masjid ke, janji sembahyang berjemaah. Dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, muhasabah diri. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi aku pagi ni sembahyang subuh? Kalau masih lagi di bawah lindungan Allah Ta'ala, masih lagi Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala akan bagi lagi sembahyang subuh berjemaah, zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, isya berjemaah. Allah. Kalau dapat semua tu, itu hebat. Dapat 1 hari, hebat. Dapat sebulan, hebat dah. Dapat setahun, hebat dah. Dapat sampai meninggal, kekal. Itu lagi hebat. Lagi nak kekal istiqamah ni payah. Kadang-kadang subuh dapat, zuhur tak dapat. Kadang asar pun tak dapat, maghrib dapat, isyak tak dapat. Kadang semua terlepas. Ada yang langsung tak kisah. Langsung tak kisah. Orang azan ke, orang apa ke, macam tak ada kena-mengena dengan dia. Itu yang kita kesian kadang-kadang tengok. Ada tak ni? Ada. Siapa? Kadang-kadang ada di kalangan ahli keluarga kita pun ada. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi hidayah itu Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala pada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih ataupun Allah Ta'ala kehendaki. Kadang yang tak semayang tu adik-beradik kita, sepupu kita, anak buah kita. Sebab disebut dalam lepas hilang ni tuan-tuan, berapa peratus saja yang betul-betul semayang. Yang berjaga semayang betul 10% pun tak sampai. Dalam lembah Kelang, penduduk yang paling padat dekat mana? Lembah Kelang. Tak sampai 10%. Kalau 1000 tak sampai 100 yang jaga semayang sungguh-sungguh. Tuan-tuan tengok apa pergerak ini subuh. Sebab apa Perdana Menteri Israel cakap?
Netanyahu sebut, dia cakap, kalau aku tengok penduduk umat manusia dalam dunia ni sembahyang subuh dia ramai macam sembahyang Jumaat, di kala itu bahawa aku takut. Sebab di kala itu kesedaran umat Islam, tentang akhirat adalah tinggi. Ini subuh banyak ni. Atas ni berapa ratus rumah. Ni blok ni, belum masuk blok sebelah, belum masuk blok sana, belum masuk blok sana. Banyak surau Ustaz, penuh ke surau lain? Oh. Tak. Itu juga dengan tempat saya. Allah Ta'ala pilih, mudah-mudahan. Kena tak kita besok tempias? Kena. Tempias apa? Tempias tak ajak orang pergi semayang. Ajak saudara mara pergi semayang. Ajak saudara mara ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Dakwah ni bukan tugas saya je, tugas tuan-tuan semua. Pertamanya dakwah kepada isteri dan anak-anak. Peksa anak-anak kita, cek anak-anak kita. Pertamanya bab taharah, bersih tak? Taharah bersih tak? Taharah apa dia? Tahir apa dia? Bab suci. Mandi tuan-tuan. Sebab saya ngaji dengan Tuan Jasim dulu, mandi disebut lubang, minta maaf cakap, lubang dubur kita. Lubang dubur kita, tempat keluar najis tu, tempat kita meneran tu, yang kita meneran dia keluar, itu dikira anggota luar. Disuruh basuh gini. Bukan masuk ke jari dalam tak. Disuruh basuh gini. Ketika mandi wajib. Nah itu rafa'al adasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Itu niat, tak apa, tak lafaz. Niat dia sahaja aku mandi wajib, sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala akan wajib. Wajib basuh. Itu juga telinga, disuruh masukkan jari paling halus, masuk dalam, cuci. Masuk ibu jari mana masuk? Anak jari masuk dalam masa mandi. Tak kira lah lepas datang bulan ke atau jima ke, maknanya hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil. Itu pertama cek anak tu. Kalau hadas, ibadah itu bermula dengan taharah. Kalau taharah tak bersih, semayang. Kalau mandi wajib tak betul, semayang lagi. Mandi wajib dah betul dah Ustaz, tengok cek semayang, air semayang tak? Ambil wuduk, betul ke tak betul? Tanya anak kita. Besok kena tanya ke akhirat tuan. Ustaz, saya tak tahu mengajar, tapi tuan-tuan tahu setidak-tidaknya kat semayang macam mana, basuh apa sampai mana, muka, anggota muka sampai mana, anggota tangan sampai mana. Di antara sebab budak orang-orang ataupun anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mudah kena sampuk, yang mudah masuk benda halus, di antaranya ialah taharah tak bersih. Kalau taharah bersih pun, kalau tuan-tuan tengok dekat asrama-asrama ataupun dekat mana-mana sekalipun, yang kena ramai histeria sekali ramai-ramai itu, kebanyakan yang kena tu orang perempuan yang tengah datang bulan. Sebab apa? Ketika datang bulan ni kita tak bersih. Benda halus ni senang masuk, kita tak bersih. Kita bersih ni maknanya bersih daripada hadas besar, bersih daripada hadas kecil, barulah bersih betul. Suci. Baru suci. Sebab Nabi waktu habis sembahyang subuh, Nabi toleh belakang, dia cakap, wahai Bilal, apa amalan kau? Apa amalan kau? Kau belum mati lagi, aku dah dengar terompak kau dalam syurga. Nabi Bilal cakap, tak ada apa Rasulullah, aku biasa-biasa. Apa amalan kau? Yang amalan kau lebih daripada orang yang menyebabkan kau belum mati lagi, terompak dah ada dalam syurga. Kalau dalam kitab dia panggil sendal. Sendal ni bahasa Indonesia.
Bila cakap tak ada apa yang aku sentiasa dalam keadaan bersuci. Sentiasa dalam keadaan ada semayang. Batal dia aku pergi ambil. Tentang tahu zaman Nabi dulu kalau nak ambil semayang pergi berapa jauh? Ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Zaman tu ada payah tak? Tak ada. Itu ganjaran dia. Suci. Kita payah pun melarah. Luar tu melarah payah. Pergi Petropam melarah air payah. Betul tak? Dia kaya dengan air. Arab Saudi kaya dengan minyak. Kita air murah, minyak mahal. Arab Saudi, belah Arab sana, minyak murah, air mahal. Tapi kita tak boleh nak ada semayang sentiasa. Sebab apa? Kita malas. Termasuk yang cakap. Contoh. Tengok dekat rumah. Kat rumah berapa paip ada? 2 bilik air, 2 paip. Bukan 2 paip lagi, 3-4 paip ada dalam. Yang kat sinki lagi, kat luar ni sekarang. Petropam semua ada air. Adakah kita rajin angkat semayang? Malas. Malas. Bila kita suci, maknanya kita dekat dengan Allah. Itu nama dia taharah. Tahir. Abdul Tahir, hamba yang suci, hamba yang bersih. Cek balik tuan-tuan. Bab semayang, bab ni kena cek. Saya baru ni dekat tempat saya semayang. Saya semayang asar 5 rakaat. Saya jadi imam. Adakah saya sengaja semayang 5 rakaat? Kalau saya sengaja batal lah semayang. Orang yang nak tegur, dia kena tahu, pandai. Jangan tegur, subhanallah. Itu kan tegur orang. Subhanallah. Apa boleh imam tahu? Oh, salah. Ini subhanallah. Macam orang bunyi orang kat takbir semayang. Yang subhanallah tu pun ikut saya 5 rakaat. Batal semayang. Sebab dia tahu dan dia tambah rakaat dalam keadaan sedar. Batal semayang. Yang perempuan-perempuan ada juga yang ikut. Saya tanya sedar. Saya tak tahu. Ustaz 5, saya 5. Ustaz 10, saya 10. Itu tak apa. Kalau tak sedar, tak apa. Sedar, nambah-nambah perbuatan, hukum dia batal semayang. Balikkan dia. Tengok rakaat ketiga, saya duduk tayar awal lagi. Bangun. Subhanallah. Kita nak tegur anak kita, cucu kita buat benda salah. Tegas ke ataupun subhanallah, jangan main. Macam tu. Jangan main tu. Betul tak? Jangan main mancis tu, lighter kan terbakar kan. Betul. Barulah nama dia tegur. Ini jangan main mancis. Macam tu. Subhanallah. Tak bangun juga imam ni. Subhanallah. Bangun. Kalau dia tak bangun juga, kita mufarah. Sebab kita sedar. Bila kita sedar, kita ikut hukum dia tak sah semayang. Mufarah. Tak tegur imam. Kenapa ustaz semayang 5 rakaat? Sedar ke saya? Saya tak sedar tu. Saya juga alhamdulillah dapat 5 selalu 4. Sungguh tuan-tuan. Kenapa Nabi tu Allah Ta'ala kadang-kadang lupakan rakaat, kadang-kadang lupakan tahiyat? Kenapa? Sebagai menjadi contoh dan teladan kepada umat. Boleh tak Allah Ta'ala cipta Nabi tu tak ada salah? Tak ada salah dalam semayang. Boleh tak? Boleh. Esok kita lah dah tahu. Nabi dulu tak pernah salah. Apa? Tapi nak buat cara ni tak tahu. Nabi itu kadang-kadang ada terlupa rakaat, kadang-kadang ada terlupa. Dijadikan Nabi terlupa gitu benda macam tu sebab apa? Menjadi contoh. Pernah dengar cerita Nabi semayang tak cukup rakaat, pergi duduk. Keluar, pergi duduk. Lepas tu sahabat cakap, Rasulullah tadi kita semayang 3 rakaat je. Nabi masuk tambah lagi 1.
Jadi maknanya apa-apa pun Nabi buat tu sebab cakap sallu kama ra'aitumuni salli. Kau semayang macam mana kau tengok aku semayang. Macam mana Nabi semayang? Nabi dah tak ada. Melalui hadis. Aisyah cakap Nabi semayang gini, Nabi semayang gini, Nabi takbir gini. Sayyidina Umar cakap Nabi takbir gini, Nabi semayang tarawih gini. Maknanya daripada pengajaran, daripada pengalaman yang Nabi buat, maka kita ikut. Cuma dia ada berbeza-beza. Macam bangun dia macam turun sujud. Ada turun daripada berdiri, qiyam nak turun sujud. Macam mana Nabi turun sujud? Ada hadis kata Nabi turun lutut dulu. Ada hadis kata Nabi turun tangan dulu. Mana yang satu betul? Dua-dua betul. Sebab Nabi turun lutut dulu tu masa tu Nabi muda. Turun lutut dulu. Tentang naik dia semayang, bongong dulu ke kepala dulu? Bongong dulu. Sebab apa dah tu? Dah tua. Tolak dengan tangan punggung, naik dulu. Itulah namanya tua. Gitu kan Nabi. Nabi itu harus bersifat dengan sifat kemanusiaan. Jadi Nabi waktu umur 40 lebih, 50 lebih, dia semayang turun. Waktu dia nak sujud, dia turun lutut dulu. Bila Nabi dah 60 lebih, sahabat tengok Nabi turun tangan dulu. Faham tak faham ni? Tuan lutut dulu. Mudah-mudah turun. Ni semua ni kebanyakannya semua tangan dulu. Bangun punggung dulu. Kan balik kan? Saya tak tahu Ustaz dah pula. Semayang kan semayang duha kan tengok. Aku naik punggung dulu ke kepala dulu. Orang muda tuan-tuan dia tak naik punggung dulu. Kalau dah tua dia susah nak bangun dengan gaut dengan apa lagi pula. Lesok-lesok nak bangun. Baru dapat bangun. Ada satu orang tu dia kat tempat saya, dia semayang kat tepi dinding. Nak bangun dia pegang dinding. Boleh tak? Boleh. Jadi dia semayang untuk menyelesaikan dia punya semayang. Dia pegang dinding tu bangun. Saya tak nak semayang atas kursi Ustaz. Saya suruh berdiri juga. Dia pegang tepi dinding. Bukan dia saja-saja pegang, dia susah nak bangun. Kalau orang badan besar dia tak nak bangun dulu lagi. Tak boleh duduk tayar akhir Ustaz, duduk tayar awal dia, duduk tayar akhir tu boleh. Kalau dah peha betis besar tu, kalau tuan duduk tayar akhir, jawabnya terbaring. Tengok. Yang mana tu? Belum baca kitab lagi nak buat apa nak nanti ni subuh. Saya tak pernah sekolah subuh ni. Ada minum. Kalau ada minum kita berhenti cepat. Kalau tak ada minum kita lajak sampai pukul 8. Saya pun tak tahan kan. 7 subuh kan saya berhenti 7 berhenti. Tuan ni kalau bawa cerita gelak-gelak tak tahan dah lama sikit. Kalau cerita straight kitab ya kan setengah jam tuan pun tidur, saya pun tunggu. Ngangguk pun dah ingatkan ngangguk faham. Macam tu juga orang pergi makan nasi berani dulu, lepas tu pergi sembahyang Jumaat. Bunyi kan ngangguk faham, rupanya ngantuk tersembang kepala dekat tempat sujud. Makanlah nasi berani kambing ekstra. Orang batik baca kutubah Angguk ingatkan faham. Rupanya baik. Saya tuan pagi ni saya nak bawa kitab ni, Penawar Bagi Hati. Nanti minggu depan kalau kita jumpa, kalau umur panjang, baru kita cerita mati. Kita saya cerita mati pagi-pagi ni. Tuan-tuan. Malam-malam nanti kita mati. Pagi-pagi ni kita tentang akhlak mahmudah. Baik. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati karangan Abdul Qadir Al-Mandiri.
Saya pergi dekat pendahuluan balik sebab hari itu saya masuk dekat pendahuluan. Qala mu'allif rahimahumullah, maktub fi hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Pertama, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Maknanya ilmu tasawuf ni tuan-tuan, kita belajar ni ilmu yang berbicara tentang hati, tentang dalaman. Ada sebab orang cakap ilmu tasawuf ni berat. Bukan ilmu tasawuf tu yang berat, nak amalkan ilmu tasawuf tu berat. Belajar sama ya. Tauhid, imam dia Abu Hasan, tuan-tuan, Abu Hasan, tak jawab. Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah, Abu Mansur Matarudi. Itu tauhid. Fiqh Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu bab fiqh. Tasawuf Imam Al-Ghazali. Itu kalau orang tanya, itu orang panduan kita. Tauhid panduan dia Asy'ariyah dengan Matarudiyah. Tauhid panduan saja, kemudian jadikan pegangan sendiri. Apa yang dikatakan, apa yang dikeluarkan jadi pegangan sendiri. Ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiar wajib tapi tak memberi bekas. Ikhtiar wajib tapi tak memberi bekas. Saya ulang balik ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Orang yang beriman dengan Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, terikat dengan rukun iman, terikat dengan rukun Islam. Bersumberkan Quran dan hadis, ijma' ulama, qiyas, takrir. Kalau dah tak ada dalam Quran hadis, pergi ijma' ulama. Contoh, hukum minum Vitagen. Vitagen tu diambil daripada najis budak dia punya sungguh dia bukan virus, apa dia panggil? Prebiotic. Dia panggil apa? Saya lupa perkataan dia. Asalnya bila Vitagen tu masuk dalam Malaysia, tuan-tuan, ulama dulu kumpul. Sebab di antara bahan buatan dia ialah najis budak-budak punya bakteria. Bakteria dalam najis kanak-kanak tu diambil untuk dijadikan salah satu bahan buat Vitagen ataupun Yakult. Tahu tak? Wah, dah berkilo, dah bertong minum baru tahu. Bakteria dalam najis budak-budak tu, dia mencerna perut supaya perut kita menjadilah lawas. Itu guna dia minum Vitagen ataupun Yakult. Tuan-tuan tak dengar ke macam mana Negeri Selangor dia duduk di bawah 2 benda masa tu. Pertama Vitagen, yang keduanya rokok. Nak keluarkan hukum, nak keluarkan fatwa. Dia orang bahas tentang Vitagen. Bakteria yang dalam najis budak-budak tu diambil di antara bahannya menjadikan Vitagen ataupun Yakult, supaya bila kita minum perut kita ni diproses, kemudiannya perut kita ni jadi lawas, senang buang air kecil, senang buang air besar. Kemudian ulama bahas bila ada benda tu mendatangkan manfaat, walaupun asalnya daripada bentuk najis, tapi diubah menjadi satu benda yang baik, hukum dia harus. Tu boleh minum Vitagen. Tak tahu ke? Tiap bulan ustaz saya beli sampai 10-20. Tapi tak apa, benda tu harus. Begitu juga hukum dia cuka. Cuka daripada apa? Cuka daripada apa? Daripada arak yang ditampai jadi menjadi cuka. Hukum dia harus. Cuma rokok, ni kan kena orang yang rokok.
Rokok bila dibahas, apakah baiknya rokok ni supaya kita nak letak rokok ni dan bukan haram. Rokok ni kita letak dalam harus ataupun makruh. Tak ada. Tak ada satu benda pun yang dikatakan memberi manfaat pada orang yang hisap rokok. 38 penyakit kronik berpunca daripada rokok. Rokok ni wangi ke busuk? Jangan tanya orang lelaki, tanya orang perempuan. Ada lagi ni hisap rokok pakai kepian. Berhentilah dengar. Sungguh tak ada satu pun. Itu yang ulama Selangor bila dia duduk dibahas, tak ada satu pun manfaat, malah dia memberi mudarat. Innal mubazirin kanu ihwanu syayatin. Rokok ni membazir tak? Membazir. Disebut membazir itu saudara, bukan sahabat. Ikhwan ni maknanya saudara. Innal mubazirin kanu ihwanu syayatin. Orang yang membazir itu saudara syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut perangai syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan tu musuh kau yang nyata, yang jelas. Jadi ulama sepakat cakap haram. Sepakat cakap haram. Kalau ada satu dua pun yang cakap tak haram, dia selalunya ustaz dia sokong. Tengok. Dia kali-kali lagi dulu zaman tak. Haram. Tak ada faedah. Itu. Macam ni boleh sampai sana. Tak sungguh ni tuan. Kita cerita benda-benda yang disebut dalam perbahasan. Ijma' ulama' qiyas takrir. Apa ni takrir? Takrir yang Nabi tak buat tapi Nabi tak larang. Itu takrir. Kita tadi saya cerita tentang ahli sunnah wal jemaah. Takrir maknanya Nabi tak buat tapi Nabi tak larang. Benda tu tak haram. Macam Nabi tengok Sayyidina Ali makan dak. Tahu dak? Orang cakap biawak pasir. Bukan biawak. Tahu dak? Dulu ada jual dekat depan Wisma Yakin tu. Seekor 13,000 tu. Mahal. Nak bawa naik kapal terbang. Nak seluruh. Dak tu bukan ada dekat Gemencing. Kalau dekat Gemencing pun macam unta. Unta dulu 15,000, sekarang tentang berapa? 25,000 seekor. Kalau nak korban. Kenapa mahal ustaz? Unta bukan ada dekat rumah. Kalau ada suruh Ustazah Ros tangkap seekor, ipin ni balik kampung. Nak bawa daripada rumah, tak nak harap bawa unta. Tengok orang korban kuda pun. Kuda pun mahal korban. Kuda boleh makan tak? Kuda. Ada orang korban wayu. Tahu wayu? Lembu yang mahal, satu bahagian 32,000. Lembu yang mahal tu. Wayu tu tak wayu. Bukan wahyu. Wahyu tu untuk Rasul. Wahyu. W-A-G wahyu. Daging mahal tu. Ada orang korban daging tu. Tapi tu pada saya dah nampak. Sekeping bini 300-400 tuan. Dia lembut. Nak potong tu dia tak payah nak toreh, letak pisau dia putus duri daging tu. Lepas tu cocok, cicap masuk dalam mulut dia cair sedikit, tak payah punya. Sungguh. Tuan-tuan kalau ada, ini bukan saya cakap benda ni, tuan-tuan kalau ada duit lebih dapat bonus, pergi makan dekat Jahit Bangi ataupun Jahit Ampang. Jahit ni restoran anak arwah Harun Din. Jahit, J-A-H-H-E-T, Jahit. Pergi situ cakap saya nak makan wayu paling mahal, sekeping 600 gini. Tak boleh makan selalu, botak kepala sebab dia mahal. Sekali-sekali rasa tak apa. Tahun tu dapat bonus 2 bulan gaji. 2 bulan gaji dapat apa? Katalah 7,000. Pergilah
dengan orang rumah, sambut celebrate anniversary makan. Tak ada gigi pun tak apa tuan-tuan. Sungguh Wagyu nama dia. WAG nak tulis Wagyu. Restoran Jahit dekat dekat Bangi ada, dekat Ampang pun ada. Restoran menantu Harun Din. Lelaki itu menantu Harun Din, perempuan tu anak Harun Din. Itu garanti halal. Bawa duit lebih sikit pasal dia mahal. Makan orang tak apa, nikmat dunia. Kalau nak rasa dia potong, kalau tuan-tuan dah potong kecil tu, masuk dalam mulut kembang kita, dia cair lagi. Sungguh tak nak bayang RM600 sekeping gitu. Boleh beli ayam makan 3 bulan. Baik, takrir maknanya Nabi tengok Sayyidina Ali makan. Nabi cakap kau makan. Sayyidina Ali cakap, ya Rasulullah. Nabi cakap, aku tak lalu. Tapi hukum dia apa? Hukum dia halal. Nabi tak larang. Macam kita juga lah, ada orang makan belut tak? Nak orang perempuan ni kau tengok belut, dia rasa macam makan ular. Orang lelaki pun ramai tak makan. Belut sebenarnya belut ni elok untuk kulit. Saya berapa kali nak berhenti makan, orang rumah mesti sudah aku pun tak makan. Sungguh belut boleh makan. Kita tak makan maknanya bukannya benda tu haram, kita tak lalu nak makan. Gitu. Takrir dipanggil. Dan ikhtiar wajib ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiar wajib tapi tak memberi bekas. Maknanya kita ikhtiar wajib. Apa contoh ikhtiar wajib? Kita ambil vaksin ni ikhtiar. Tapi bukan vaksin ni menyelamatkannya. Kita demam makan Panadol. Makan Panadol tu ikhtiar lah tu. Ikhtiar wajib tapi bukan Panadol tadi yang menyembuhkan penyakit. Itu kata ahli sunnah wal jamaah. Kita kerja wajib cari rezeki, tapi rezeki kita tadi bukan dia datang disebab kerja. Bukan kerja tu bagi kita rezeki. Kerja tu asbab. Itu kata ahli sunnah wal jamaah. Baik. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Maknanya ilmu tasawuf ni ilmu yang menceritakan tentang hati, benda-benda yang berkaitan baik dengan tak baik. Sama ada kita buat benda baik atau benda tak baik, berpunca daripada Dan ada pun faedah maka menyampaikan ia yang kedua, kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala dan menghiasi dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Maknanya kalau kita belajar tasawuf, kita amalkan ilmu tasawuf, apa yang kita belajar dalam tasawuf. Tasawuf ni maknanya pada dia perkataan safa. Safa maknanya dia suci. Safa marwah. Marwah ni maknanya dia kemuliaan. Itu yang tempat kita sa'i tu. Tawaf, lepas tu sa'i, safa, daripada safa pergi marwah. Safa maknanya suci, marwah maknanya kemuliaan. Itu buat betul. Bukan daripada marwah pergi safa, safa pergi safa ni perkataan sufi. Sufi ataupun tasawuf, ilmu sufi, ilmu yang berkenaan dengan hati. Baik. Menghiasi dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Maknanya kalau kita dah belajar tasawuf, kita dah amal ilmu tasawuf, kita akan mengosongkan hati daripada benda yang lain. Di antara sifat mahmudah yang disebut ialah zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud maknanya mengambil dunia sekadar yang perlu. Zuhud ni ada dua, zuhud orang awam dengan zuhud sufi. Kita jangan ikut macam, kita tak terikut Nabi, boleh ikut, tapi tak terikut gitu. Kita ni ada juga sayang harta, cinta dunia. Nabi tak ada tu semua sifat.
Sebab Nabi ni zuhud dia zuhud para Nabi, para Rasul. Nabi, saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu, Nabi dapat hadiah 3 ekor unta daripada Bani Fidak dengan penuh dengan harta. Selagi harta tu dia, harta yang Bani Fidak bagi itu selagi tak habis dibahagikan kepada orang, Nabi tak balik tidur rumah. Sebab apa? Nabi risau mati meninggalkan harta. Kita mati rumah 3 biji, duit dengan kereta, tak terikut kita. Nabi bukan tak bagi ikut, ada benda-benda yang kita tak terikut, kita akan Nabi tak terikut. Jangan kata Nabi, saya dah sebut dah pertemuan yang tadi, Sayyidina Abu Bakar pun kita tak terikut iman dia. Kan Nabi sebut, kalau aku letak iman Abu Bakar di sebelah dacing, sebelah lagi itu aku ambil iman umat aku daripada sampai amat yang jumpa kiamat, timbang dengan iman Abu Bakar, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Kita bayang itu baru iman Abu Bakar, belum iman Rasulullah. Yazid la yankus, naik tidak ada tu turun. Kita ni yazid wa yankus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun iman kita. Naik kan 5 hari, 1 hari 5 waktu kita sembahyang jemaah. Dan turun kan kadang-kadang sewaktu, kadang-kadang 2 waktu. Tu kita kadang-kadang langsung terlepas hari tu, tak ada sembahyang jemaah. Kita manusia. Yang ketiga, dan adapun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang akan datang kepadanya. Maknanya dia apa? Kalau kita amalkan ilmu tasawuf, kita belajar dan kita amalkan, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang akan datang kepadanya. Hati kita ni, kalau kita dah bersih, dia akan mempengaruhi apa yang kita buat. Contohnya, saya nak ambil satu contoh. Tuan-tuan ni datang surau, datang masjid ni, sebab di antaranya ialah hati bersih. Walaupun tak 100%, masing-masing ada, peratusan masing-masing ada makam sendiri. Sebab syurga tu dibuat bertingkat-tingkat. Berapa tingkat syurga? 7. 8. Neraka tu 7. Macam tak betul ke? Itu tak betul? Neraka lah, syurga 8, neraka tu 7, 15. Jadi yang disebut syurga, kan disebut dalam hadis, Nabi sebut di antara syurga tu apa beza di Rasulullah. Umpama syurga yang bawah bila melihat syurga yang atas, umpama di bumi melihat bintang di langit, jauh. Itu sebab saya cakap syurga besok termasuk syurga pun, belum tentu lagi kita dapat masuk syurga dengan orang-orang soleh, para Nabi. Itu sebab dia ada syurga tu ada tingkatan dia. Kita punya keimanan pun ada tingkatan. Sebab ulama cakap kalau kita ni umat akhir zaman ni, jangan kata syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni syurga paling tinggi. Dapat syurga bawah-bawah sekali jadi jaga, apa itu jadi. Tengok dengan amalan kita ni. Semayang tak seberapa, semayang tahajud kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Puasa sunat mentak, semayang dulu masa tinggal puasa pun belum habis ganti, tinggal semayang dulu pun belum habis ganti. Maksiat dulu pun ada banyak dosa lagi, dengan terlibat dengan riba, pinjaman, terlibat dengan tu. Itulah zaman sekarang, zaman fitnah. Pusing bagaimana pun, pinjaman bagaimana pun, kebanyakannya dari riba. Kita susah nak mengelak. Dosa pagi petang. Apa ni dosa pagi petang? Siapa rumah ada TV, tengok dalam TV, kalau benda haram kita tengok benda ni haram, sama dia dosa juga. Usah cerita kat luar, kat rumah kita pun ada benda haram. Dalam TV ada benda haram. Siapa rumah tak ada TV angkat tangan muslimat? Siapa tak ada TV? Tak ada. Sama dengan saya. Silap TV melengkung 52 inci saya. Gedebung lagi. Sebab dia cakap kita ni akhir zaman. Tapi dia tak ada lah dah. Kalau boleh dah tua ni, terus ambil lah semua. Ambil enjoy. Nak tengok berita, nak tengok
raya. Tak ada ustaz, semua ada. Full package. Lemah tak kita? Lemah kita. Sembahyang tahajud kadang-kadang dapat, kadang tidak. Sembahyang sunat tasbih kadang-kadang ada, kadang tidak. Ada? Saya hari dapat, alhamdulillah. Dapat alhamdulillah. Maknanya maka hantarannya iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan yang keempat, dan ada pun hukumnya maka fardu ain atas setiap yang berakal lagi sampai umur. Apa hukum mengaji tasawuf? Hukum dia fardu ain. Apa makna fardu? Fardu makna dia wajib. Apa makna ain? Tengok. Maknanya wajib belajar. Itu makna fardu ain. Kan ada fardu ain, fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Seorang buat, lain tak payah. Itu yang mudahnya. Maknanya ada di antara orang yang buat, maka lepaslah fardu kifayah. Sembahyang berjemaah paling kurang 3 orang. Bila 3 orang buat, yang lain tak terlepas daripada dosa. Itu sebab kalau masa PKP, Bilal kena datang, Siap kena datang, Imam kena datang. 2 orang sembahyang tak lepas fardu kifayah. Berdosa semua orang sini. 3 orang barulah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang mengatakan 2 lepas, tapi mazhab Syafi'i 3. Itu sebab Selangor ke wilayah ke semayang macam mana sekalipun, kurang-kurang pun ada 3 orang. Imam, Bilal, makmum. Selalunya kalau di Selangor, Imam, Bilal, makmum. Maknanya Imam, Bilal siap, kena ada jadual. 2 orang tak lepas fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Dan hukumnya maka fardu ain atas setiap yang berakal lagi sampai umur. Bila kita cukup mukallaf saya dah sebut dah. Mukallaf ni syarat dia ada 5. Pertamanya berakal, sampai seruan, balik, beriman, lagi satu cukup panca indera. Kalau dia 5 mukallaf, wajiblah belajar. Belajar apa? Belajar ilmu tasawuf, fardu ain. Contohnya talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu kepada semua muslim. Yang cukup syarat tadi wajib. Kan disebut jadilah pertama, jadilah orang yang mengajar. Yang kedua, jadilah orang yang belajar. Yang ketiga, jadilah orang yang mendengar. Tuan-tuan ni mana? Belajar ke mendengar? Mendengarlah. Buku tak ada, tulis apa pun tidak. Jadilah. Yang tulis ni mungkin belajar. Dan jadilah orang yang cintakan ilmu pelajar. Jangan jadi yang kelima. Ngajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak, suka pun tidak, malah benci. Surau kau asyik kuliah, aku nak sembahyang, aku nak tidur pun susah. Ada orang itu Islam Melayu. Dalam tu ustaznya cakap kau kuat, aku nak tidur pun susah. Sebab saya kuatkan suara ni, dengar ni. Sungguh tak dengar? Pakai speaker depan, lalu ke atas. Sungguh tidak dia dengar daripada rumah. Wajib belajar. Menuntut ilmu tu wajib. Dan yang kelima, ada pun tempat ambilnya maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Maknanya dalam kitab ni akan ada 2. Pertamanya ayat Quran, yang keduanya hadis. Macam saya cakap tadi lah, belajar ataupun pegangan bersumberkan Al-Quran dan hadis, ataupun Al-Quran dan sunnah. Sunnah ni termasuk benda yang wajib, termasuk benda yang sunat, termasuk benda yang harus. Nabi punya sunnah ni tuan-tuan. Apa makna sunnah? Apa yang daripada Nabi semuanya sunnah. Apa yang daripada Nabi, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Nabi makan, kita haruslah makan. Nabi makan kurma, kalau kita ikut makan kurma, makan tadi dah jadi naik sunat.
maknanya kita mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah hukum dia sunat. Apa dia? Makan kurma. Gitu. Nabi tak makan tempoyak. Kita makan tempoyak, hukum dia harus je lah. Harus makan tempoyak. Tapi kalau makan tempoyak tu menyebabkan kita akan semayang, orang menyambah, benci, tak suka, hukum dia makruh. Semua hukum asal dia harus. Maknanya daripada Nabi tadi yang saya kata sunnah tadi tu, maknanya ada yang wajib. Nabi cakap semayang, aqimus solat, ati'uz zakat, semayang Nabi, semayang kita tadi hukum dia wajib. Berapa waktu? 5 waktu. Asalnya berapa waktu? Asalnya 50. Nabi ulang balik, naik sampai 18 kali kalau tak salah saya. Akhirnya dapat 5 pun tinggal banyak ni. Kalau 50 tinggal tu imam seorang silap surah pun tu tutup. Ada yang sunat Nabi itu sunat. Macam saya cakap tadi. Nabi suka makan apa? Nabi suka makan labu. Labu, tahu labu? Tembikar, korma, kismis, kaki kambing, kaki hadapan kambing. Kaki hadapan kambing. Itu di antara benda yang Nabi suka makan. Dan Nabi tak makan anggota dalam binatang. Hati, pedal, paru, Nabi tak makan. Makan apa hukum dia? Haruslah. Tapi kalau tuan-tuan belajar dalam bab orang yang mengaji, orang yang tengah belajar, tak digalakkan makan makanan organ dalam. Sebab apa? Organ dalam ni mempengaruhi akal. Nabi tak makan. Dan makanan dalam ni kalau diambil terlalu banyak, punca kepada penyakit. Tapi tu yang sudah ustaz, ya saya pun makan. Kena perut temusu tu. Bukan perut babat. Tahu tak perut temusu ni? Perut temusu tu, kalau puas hati, itu yang sedap. Makan setahun, 2 tahun, 3-4 tahun gaul. Itu yang benjol-benjol lah. Sungguh perut babat pun sedap. Muslimat tanya muslimat, perut babat campur dengan gaya sayur, campur sukun, goreng. Sedap tak? Sedap. Tapi Nabi tak makan. Hukum makan dia harus. Berlebihan benda harus ni tuan-tuan. Kalau naik ke atas dia boleh jadi sunat, turun ke bawah dia jadi makruh. Naik atas lagi dia jadi wajib. Naik turun ke bawah dia jadi haram. Macam makan. Makan hukum dia harus, tapi makan di pagi raya tu hukum dia sunat sebelum sembahyang raya. Tapi kalau makan sampai doktor cakap pakcik kena makan, kalau pakcik tak makan mudarat pada pakcik, boleh membawa mati. Di kali itu hukum dia wajib makan. Gitu juga pakcik kurangkan gula, jangan banyak gula, nanti potong kaki. Degil juga makan sampai potong kaki. Waktu tu makan tu boleh jadi haram. Ada orang degil kan, potong-potong lalu turun. Sungguh. Baru banyak kaki saya pergi tanam. Sungguh. Orang hidup pergi kaki saya pergi tanam. Degil. Ya Allah, manusia saya pun tak faham. Bukan orang sini, orang Colombia. Kang ada yang tunggu saya di depan kan. Yang keenam, dan ada pun namanya maka ilmu tasawuf, dan ketahui oleh Nuh bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, buku apa saya nak berhenti kan? 7 suku sikit lagi lah. Ataupun 7,5. 7,5. Boleh. Betul. Orang nak marah? Kenapa? Iaitu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Maknanya kalau kita bersihkan semua benda tadi, perkara-perkara yang akan diajar ni, bersih hati daripada sifat tak elok. Dan dia kendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Anggota yang nak dijaga tadi itu 7. Tuan-tuan tulis
Pertamanya mata. Mata kena jaga. Mata. Dari mata turun ke hati. Sebab perempuan tuan kalau bab zina, ayat Quran turun, ayat perempuan dahulu dulu. Az-ziyanati waz-zani. Berzina perempuan dan penzina adalah lelaki. Tapi kalau ayat mencuri, lelaki dulu. As-sariqu was-sariqu was-sariqati. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Tapi ayat zina turun perempuan dulu. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Ulama bahas, kenapa curi turun ayat lelaki dulu, tapi zina kenapa perempuan dulu? Sebab zina ni kebanyakannya dimulai oleh orang perempuan yang tak menutup aurat. Ni pakai kepiah ni, kalau tengok yang pakai jenis gelet-gelet kiri kanan dengan tumit tinggi, skirt tunduk pun nampak sepeda, tercabut kepiah tu. Sungguh. Kena yang jalan tu umur 25 pinggang ramping, rambut banyak ni, warna brown, bau wangi. Yang itu. Tapi kalau bau wangi kat kubur lagi. Tapi kalau sungguh ini pun tentu lagi termasuk yang cakap ni. Kau tengok tinggi yang liuk tu sebab dia cakap orang di antara orang yang mendapat lindungan arasy ialah orang yang lelaki, pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang cantik lagi kaya. Tahu lagi ni. Kau datang umur 60 70, dia lah kau tepi. Datang umur 25, seksi, wangi, abang. Tu sebab orang Kelantan, orang siap kalau ambil order daripada nak makan. Jangan makan ikan sekap. Itu sebab orang perempuan kalau siap tu, kalau pergi order, habis makan apa? Hari tu apa? Ingat 2 lauk jadi 5 lauk. Sungguh tak pada berumur-umur ni. Kalau perempuan muda tepuk, tegak gitu. Sebab kita ni fitrah manusia. Pertama mata, yang kedua telinga. Saya habiskan 3 suku lah. Lama sangat ada yang susah berhenti. Yang kedua telinga. Telinga nak kena jaga. Nanti dia akan bahas satu-satu. Yang ketiga lidah. Lidah nak kena jaga. Yang keempat perut. Perut pun nak kena jaga. Dengan segala benda kau masuk. Saya tak kupas lama tuan-tuan. Ada 3 suku. Yang kelima kemaluan. Sebut sini. Mata, telinga, lidah. Yang keempat perut. Yang kelima kemaluan. Dah berumur-umur ni mungkin kurang. Kalau orang muda baru sampai sempadan tiba-tiba hilang. Rupa dah sampai sanyai. Sungguh. Dia mati. Ada orang, kalau kita ni dalam bergulumang dengan dosa tu kan, kita tak fikir halal haram. Betul tak? Kita tengok orang pergi, dia pihak berkuasa pergi rush dekat tempat-tempat naik kelab malam-malam, orang Melayu yang tertua rambut dah beruban, ada yang minum arak. Adakah dia tak tahu arak tu haram? Tahu, tapi hati dia dah khatamallahu ala qulubihi. Allah Ta'ala matikan hati. Haram ke halal ke minum. Kita ni kan ini haram ni tak boleh. Gitu. Sebab apa? Allah Ta'ala masih jaga kita. Sebab hati kita bersih. Kalau hati yang tak bersih, tak. Bini orang ke bini apa, sapu lagi. Baik lelaki, baik perempuan. Berapa ramai orang yang ada bini tapi masih lagi pergi berzina, pergi kelab malam, pergi rumah pelacuran. Kan? Bukan saja di Malaysia, di mana-mana saja. Kan? Ada orang Malaysia yang kaya-kaya, bila sampai bulan puasa terbang pergi luar negara. Sebab bila luar negara tak makan, orang tak tangkap. Ada yang kaya-kaya ramai.
Saya bukan dapat berita ni daripada tak boleh percayai, boleh dipercayai. Orang banyak kaya tuan-tuan, dia sebulan tak kerja, tak ada hal. Kalau income sebulan sampai 2-3 juta tu, dia tak kisah. Dia fly pergi London, hari-hari dia boleh makan je biasa. Sebab dekat sana tak ada jais. Ya, tak ada maiz, tak ada jaim, tak ada apa. Makan tak ada orang halang. Sebab apa? Di sana bukan negara yang mengamalkan praktikan Islam keras macam kita. Kita kan kalau tangkap ni naik pen mayat. Sana tak ada. Yang keenam, 2 tangan. 2 tangan ni pun kena jaga. Dan yang ketujuh, 2 kaki. Maknanya mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Semua anggota yang disebut ini akan dibahas dalam kitab ini supaya kita jaga. Bila kita dapat jaga semua ni tuan-tuan, maka kita akan lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kita akan dinamakan orang yang menjaga, orang yang hidup dengan sifat-sifat mahmudah. Apa makna mahmud? Maknanya sifat-sifat terpuji. Sifat yang tercela dipanggil sifat mazmumah. Ada kepada kita, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Nak jaga macam mana? Susah. Ini baru kitab kecil ni. Kitab ni tuan-tuan diambil daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Maknanya lanjutan daripada kitab besar diturunkan jadi kitab kecil ini, dia bahas bab ni. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin ada aqabah, ada rintangan, ada taubat, ada apa, itu lagi buat. Kitab dia lagi tinggi. Tapi kita ni macam tuan-tuan dengan saya ni, kita belajar kitab kecil je lah. Dapat sikit-sikit jadilah ustaz, buat amal-amal sebelum malaikat datang jemput, dapat sikit-sikit jadilah. Mudah-mudahan insya-Allah. Hari ini 14 bulan 11/21. InsyaAllah kalau mau panjang kita jumpa lagi dalam siri kuliah subuh. Kita baca Penawar Babihan. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada diri saya dan juga tuan-tuan. Yang betul, yang benar itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan saya mohon ampun dan maaf kesalahan saya. Ada nak tanya muslimat ataupun muslimin, kalau nak tanya 1-2 soalan kita boleh kongsi. Kalau saya boleh jawab, kalau saya tak boleh jawab kita tangguh. Ada tak tanya? Ustaz, yang hadis kata minum. Sekejap. Lelaki dulu satu-satu okey. Hadis minum. Hadis minum kencing unta tu. Yang bila kabilah tu dah baik tu, lepas tu dia curi unta tu. Hadis berkenaan minum kencing unta. Yang Rasulullah minta satu kabilah yang dah pergi ke Madinah, lepas tu dia sakit kan. Lepas tu pergi satu tempat minum kencing unta tu, susu dan kencing unta tu. Lepas tu dia orang baik. Lepas tu Nabi suruh dia orang minum kencing unta. Ya. Lepas tu lepas dia orang dah baik tu, dia orang curi unta tu, betul tak? Saya tak pernah dengar. Maaf, saya walaupun macam bukan benda, semua benda saya tahu. Saya pun macam tuan-tuan juga, ada benda yang saya mengaji saya tahu, ada benda saya tak mengaji saya tak tahu, tak sampai. Macam dia lagi tahu tentang hadis Nabi nyuruh orang yang sakit minum kencing unta. Saya tak tahu, nanti saya tak boleh nak jawab. Saya cari bahan dia dulu. InsyaAllah kalau jumpa minggu depan, kita belum tentu lagi jumpa minggu depan. Selalu ingat betul, ingat mati selalu. Kita belum tentu jumpa lagi. Kalau jumpa minggu depan, insyaAllah saya akan jawab. Tentang hadis, dia cakap ada hadis mengatakan Nabi ada orang sakit, kabilah ni maknanya satu kumpulan lah. Kumpulan datang sakit, Nabi suruh minum air kencing unta. Air kencing unta, kemudian sembuh, kemudian dia orang datang curi unta yang dia orang minum air kencing tu. Sebab mungkin dia anggap suci ke? Oh, dia anggap suci. Nanti saya cuba cari InsyaAllah. Tapi tuan-tuan dah ambil air kencing unta dulu. Saya tak ambil sebab saya tak tahu.
Ada benda saya tahu saya cakap, benda saya tak tahu saya tak berani. Harap benda tu tak betul sampai bila-bila tuan-tuan berdosa dan saya berdosa. Jadi saya tak pernah jumpa. Ada tentu ada. Sahabat kita ni jumpa, maknanya benda tu ada. Tinggal lagi saya tak jumpa. InsyaAllah. Okey, muslimat. Pasal Yakut. Dia nak tanya pasal Yakut. Okey, apa dia? Harus. Kalau minum tu, dia sebenarnya perut kita ni tuan-tuan, ada benda yang kita makan serasi dengan kita. Ada orang dia kalau makan Yakut tu, dia minum Yakut tu 2-3 botol, besok duduk buang air kencing, buang air besar, lawas. Minum. Tapi kalau saya minum satu hari 3 botol, najis tak keluar, kencing lah tinggi dah, gula lah tinggi, itu jangan minum. Maknanya tak kena dengan badan kita. Cuba vitagen pula. Yakut dengan vitagen hukum dia sama. Harus. Sebab dia mendatangkan manfaat. Bakteria yang diambil daripada najis budak tadi, dia proses menjadi vitagen minuman untuk melawaskan perut tu. Apa saja pun, tak kira Yakut ke vitagen ke. Saya dulu tuan-tuan baru dengar pun saya berhenti kat minum. Saya geli kan. Tapi sekarang saya minum balik. Saya pun minum. Kita dengar najis bakteria. Bakteria ni apa? Kuman. Dalam najis tu dia ambil, diproses. Hukum dia harus. Apa ni? Kopi musang tu. Lawak. Kopi musang tu tuan-tuan, kalau tak ada manfaat tu saya minum lah. Bagi saya lah. Minumlah kopi lain, kopi Cak Antua ke, Hang Tibat ke, Hang Kasturi ke, apa hang lah, Hang Kangkul ke. Minumlah. Tapi kalau tak ada manfaat dia, tak usahlah. Sebab ulama bahas tu, benda tu ada ulama yang mengatakan haram sebab dia berpunca daripada najis dan manfaat dia apa? Sedap je kan? Ada manfaat dia. Saya tak dengar ada manfaat lain, cuma dia orang cakap sedap. Dia punya bau aroma dia kuat, itu je. Minum kopi lain lah. Kopi kopi apa? Kapal laut ke, kapal selam ke, tak kisahlah. Saya kopi saya kurang, tu pasal saya tak tahu nak nyebut. Kalau teh tuan-tuan nak minum sedap, pergi kedai mamak, cakap dengan dia, saya dengar sini. Kalau teh, kalau nak pergi kedai mamak, cakap dengan dia, saya nak teh cutting. Itu sedap. Dia setengah je. Gelas kecil tu, dia setengah je. Nama dia teh cutting. Lemak, krim, power, separuh. Lepas tu minum air separuh. Teh tarik ke, teh si ke tak sama. Ingat saya cakap ni. Mamak, you tahu bikin cutting? Cutting ke? Kalau tuan-tuan pergi dekat KL, kedai mamak besar-besar tu dia tulis cutting. Kalau nak minum dekat India memang popular. Tuan-tuan tahu tak ni cutting? Tahu? Tak tahu? Teh tarik lain, teh cutting cuba. Sungguh. Kawan saya sudah ustaz 2 cawan tadi. Sungguh. Teh cutting. Teh cutting ni sebenarnya berasal daripada negara India. Dia separuh je. Cawan tinggi ni kan, cawan tinggi ni dia separuh je. Tapi pure. Teh harga dia sama je, RM1 lebih je. Kalau pergi kedai mamak, cakap dengan mamak, saya mau teh cutting satu. Kalau orang yang minum teh lah. Kalau orang tak kaki teh, bercakap cutting ke, manting ke, banting ke, tak minum dia sungguh. Ada orang dia tak boleh Nescafe. Saya tak boleh tak Nescafe juga. Pagi petang Nescafe, ada orang macam tu. Minum air lain tak sedap. Itu pulang lah. Tapi air yang paling baik ialah air ni. Air kosong. Dia mencuci buah pinggang sama dengan macam dekat jamban tu. Kita minum air ni, umpama kita flush. Kita minum air ni banyak, maknanya kita cuci buah pinggang dengan air paling baik, air kosong.
Dan air yang kosong yang paling baik ialah air suam. Suam, minum kita terasa masuk dia tu. Itu paling baik. Itu sebab di antara orang kena COVID, nak melak COVID, di antara ni disuruh minum air suam. Jangan air bau didih tu kau minum. Itu kelain pergi dia nanti. Baik, ada nak tanya ke tak ada? Ayo. Ini lambat minum dengan apa? Minum air kencing. Apa dia? Air kencing lembu. Betul tak ni? India. Tak boleh bang. Saya tengok video tu. Kan saya dah cakap ni, air kencing unta ke air kencing lembu pun jangan minum dulu. Unta tadi tu nak cerita ni pasal unta tu. Tapi dengan kebaikan itu, apa Muslim India sendiri yang masukkan? Okey, kalau misal kata satu benda tu memang nampak kebaikan dia, tapi ada alternatif yang benda yang bukannya haram. Contohnya air kencing lembu tu, ada orang India cakap minum air kencing lembu tu elok, buah pinggang elok, bersih. Dan dia cakap dulu minum air kencing lembu tak kena COVID, sudah melambat-lambat mati. Tunggu sampai mayat buang dekat sungai. Tapi kalau benda tu memang waktu tu dia saja. Macam Yakut tadi, benda tu je yang ada. Benda lain tak ada. Harus. Tapi kalau air kencing lembu ni tuan-tuan, kalau kata dia mengatakan dia elok untuk buah pinggang, ada benda lain lagi yang elok untuk buah pinggang. Maknanya ada alternatif. Maknanya ada benda lain jalan keluar yang boleh kita ambil sama kebaikan dia dengan air kencing tadi. Maka ulama menjatuhkan benda tu haram. Kalau dah tak ada, minum. Nanti sebab disebut walaupun ubat vaksin tu kalau berpunca daripada binatang darah, kalau ianya masuk dalam bab darurah, bila bab darurah, benda tu jadi halal. Harus. Macam tuan-tuan nak masuk dalam hutan nak tangkap lain ada. Yang ada ular Ustaz. Saya dah 3 hari tak makan. Dah tempat tangkap ular. Itu pun ular sawa nak dekat mati makan. Tapi bukannya makan sampai kenyang ke. Itu dah. Apa kau makan? Ular berapa? 3 ketul. Kenyang. Dah. Makan sekadar menyambungnya nyamuk. Jangan kau potong kepala dia, kau masak sup dalam tu. Ni kau salah, ni kau gebus. Bukan. Makan tu sekadar nak menyelamatkannya nyamuk. Ada orang tanya saya dulu, Ustaz, saya masuk komando dipaksa makan ular. Dipaksa komando. Tahu tak komando? Dipaksa masuk dalam hutan makan ular. Pada saya benda tu tak wajar. Sebab benda tu kita tahu haram. Walaupun satu latihan tak termasuk benda darurah. Cubalah buat benda lain. Tapi kalau dah sampai makan ular terpaksa, kalau bukan darurat, hukum dia benda haram tetap al-haram al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal tu jelas, haram tu jelas. Okey, saya tutup soalan. Kalau tak makan setengah juga. Ini sedap ni. Mi goreng udang besar. dengan kerang besar. Ya, sekali makan teringat apa yang boleh. Baik. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan pada mak ayah kita dan seluruh ahli keluarga kita yang berada di kubur. Kemudian kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar. Di pagi Ahad ini kami mohon kedatangan, mohon keredaan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Permudahkanlah hidupan harian kami, sihatkanlah tubuh badan kami, murah dan berkah